Seterusnya, saya akan memperincikan pengenalan tajuk kajian kami dalam bentuk garis masa. Pada 9 Mei 2018, Kerajaan Barisan Nasional telah tumbang ke atas parti pembangkang iaitu Pakatan Harapan. Pada 16 Mei 2018, rumah bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Najib Razak telah diserbu kerana disyaki terlibat dalam kes penyelewengan dan kleptokrasi dan awan MDB. Pada 26 Februari 2020, berlaku kepesyangan politik dalam negara dan akhirnya menyebabkan pembubaran kabinet. Dan akhir sekali pada 1 Mac 2020, yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan pembentukan satu parti kerajaan pimpinan baru iaitu Kerajaan Perikatan Nasional. Isu kleptokrasi yang kami bawakan di atas akhirnya telah menyebabkan rakyat menanggung akibatnya, di mana berlakunya banyak lambakan projek pembangunan yang terbengkalai akibat gelagat pemimpin yang gilakan kuasa. Objektif kajian ada 3. Yang pertama adalah mengenal pasti isu korupsi di kalangan pemimpin dan ahli politik Malaysia yang membawa kepada perubahan integriti pemimpin mengikut pandangan penduduk tempatan dibangi. Yang kedua pula adalah mengenal pasti kesan yang mendorong kepada isu rasuah dalam kalangan pemimpin dan ahli politik mengikut pandangan penduduk tempatan dibangi. Yang ketiga pula adalah mencadangkan langkah menangani isu rasuah untuk memupuk kesedaran falsafah integriti terhadap pemimpin dan ahli politik mengikut pandangan penduduk tempatan dibangi. Terdapat 3 kepentingan kajian. Yang pertama adalah memberikan pendedahan kepada penduduk di sekitar kawasan Selangor mengenai isu dan gejala korupsi. Seterusnya menedarkan masyarakat untuk menghindarkan diri dari aktiviti korupsi. Dan terakhirlah menganalisis kes-kes yang timbul mengenai kleptokrasi dan perangai ahli politik di sekitar kawasan Lembah Kelab. Skop kajian yang digunakan ialah ahli pakar, perpustakaan Tun Sri Lanang, penduduk di kawasan Bangi dan terakhir ialah internet. Terdapat 4 jenis limitasi kajian iaitu yang pertama ialah kajian kes ini mempunyai limitasi dari segi mencari responden. Oleh itu, keputusan kajian ini tidak boleh digeneralisasikan untuk mewakili konteks persekitaran Malaysia. Yang kedua adalah tipe sebaran pautan iaitu selama 5 hari sahaja. Yang ketiga, konflik personality. Ia berkemungkinan berlakunya bias di pihak penemu duga. Dan yang keempat ialah kaedah penemuan individu. Ia berkemungkinan tanpa disedari boleh menyinggung perasaan responden dengan isu-isu yang sensitif. Seterusnya ialah metodologi kajian. Berikut ialah carta alih proses kajian yang dijalankan, iaitu yang pertama ialah kajian awal, seterusnya penyediaan borang soal selidik dan soalan termubal, dan seterusnya proses soal selidik termubal dan pemerhatian, dan penyelidik juga telah membuat pengumpulan dan menganalisis data dan kemudiannya membuat keputusan serta rumusan dan cadangan. Seterusnya ialah teknik kajian. Mereka bentuk kajian yang dijalankan adalah menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Sampel kajian adalah terdiri daripada 72 orang responden. Lokasi kajian terletak di kawasan Bangi Selangor dan pengumpulan data adalah melalui soal selidik dan temu bual. Instrumen kajian. Pertama, soal selidik yang mengandungi 3 bahagian utama: pengenalan dan fahaman responden berkaitan korupsi, kesan timbul sekiranya isu rasuah berlaku di kalangan pemimpin, langkah-langkah untuk menangani isu rasuah. Seterusnya ialah temu bual, menemu bual ahli pakar politik di mana tujuannya untuk mengetahui pandangan pakar berkaitan kesan korupsi dan langkah yang dapat digunakan oleh masyarakat. Prosedur pengumpulan data. Bagi soal selidik, kami menggunakan Google Form, manakala temu bual secara atas talian menggunakan platform Zoom, Google Meet dan Microsoft Teams. Penganalisis data. Google Form dapat mengumpulkan data dengan mudah dan cekap. Microsoft Excel mudahkan proses menganalisis data dalam bentuk raja, graf dan carta supaya datanya lebih tepat. Analisis untuk objektif yang pertama, daripada 72 responden, hampir separuh daripadanya mengetahui maksud kleptokrasi dan hampir keseluruhan responden peka dengan isu kleptokrasi dalam pentadbiran di Malaysia. Seterusnya, bagi objektif 2 iaitu kesan, kita dapat lihat kesemua responden bersetuju bahawa kleptokrasi melemahkan sistem pentadbiran. Kita juga dapat melihat semua responden bersetuju bahawa isu kleptokrasi ini menjejaskan kestabilan politik dan menghancurkan negara. Akhir sekali ialah langkah menangani. Majoriti responden bersetuju untuk meningkatkan kesedaran rakyat dalam memilih pemimpin mereka dan ada sebilangan kecil yang kurang pasti dengan langkah tersebut. Bagi langkah seterusnya, hampir kesemua responden setuju untuk pemimpin-pemimpin mengisytiharkan aset-aset mereka dan ada segelintir kecil sahaja yang kurang pasti dengan langkah tersebut. Kesimpulan daripada kajian yang dilakukan ini telah memenuhi objektif kajian dan juga menjawab segala persoalan kajian.
kleptokrasi selain daripada mempengaruhi ekonomi dan juga politik, ianya juga mampu mempengaruhi kedaulatan negara dan juga sosial masyarakat sejagat yang boleh mencetuskan pemberontakan secara besar-besaran. Untuk kajian yang lebih lanjut, kita juga boleh mungkin melibatkan lebih daripada satu pemboleh ubah selain daripada ahli politik, seperti pegawai eksekutif swasta, senator yang bukannya daripada ahli politik itu sendiri, kerana ianya juga boleh menjadi faktor ataupun punca kepada kleptokrasi yang membawa kepada isu pentadbiran kesan kepada ekonomi negara kita. Dan akhir sekali, isu kleptokrasi ini juga perlu dititik beratkan oleh setiap pemimpin, kerana ianya adalah sangat signifikan dan juga penting, kerana pemimpin akan mencorak hala tuju negara kita di masa akan datang yang akan memberi kesan kepada ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Sekian itu saja daripada kumpulan Sufi Ventures. Terima kasih.